Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah bersyukur kita kepada Ilahi kerana hari ini telah pun memasuki 26 Ramadan. Okey, sebab baki lagi 4 hari lagi sebelum Ramadan meninggalkan kita untuk membenarkan Syawal menjelma. Okey, so saya harap sebagai semua pelajar tempatan 4 berada dalam sihat yang sejahtera. Okey, sentiasa mengamalkan kesihatan ataupun kebersihan pada tahap yang optimum. Okey. Okey, so pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, bab yang baru, iaitu bab 6 berkenaan dengan sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Okey. So pada minggu lepas, pada kelas yang lepas kita telah pun mengakhirkan bab 5 iaitu bab genetik, yang mana kita pun membincangkan tentang variasi. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan variasi? Okay, jenis-jenis variasi iaitu variasi yang tak selanjar dan juga variasi yang selanjar beserta contoh-contohnya. Okey. Dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan variasi, iaitu faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Okey. Dan kita pun melihat kepentingan variasi. Okey. So bab 5 ni memang agak sedikit sukar sebab dia melibatkan banyak pemahaman terhadap konsep-konsep genetik, bermula daripada struktur kromosom, sehinggalah kepada pewarisan, mitosis, meiosis. Apakah langkah-langkah mitosis dan juga meiosis yang kamu kena hafal. Kamu kena hafal dan lukis dan label. Kemudian masuk kepada pewarisan tentang konsep trait, alil. Kita ada contoh dominan, alil dominan, alil resesif, contoh-contoh alil dominan dan contoh-contoh alil resesif. Dan kita pun melihat bagaimana pewarisan boleh berlaku dalam konsep raja skema. Bagaimana kita boleh menjangkakan ataupun meramalkan persentage ataupun nisbah bahawa seseorang itu akan mewarisi sesuatu trait daripada ibu atau bapanya. Dengan memahami konsep raja skema, dan kita pun membuat tentang langkah-langkah dalam raja skema tersebut, yang mana semua tu kena betul, kena mentionkan step by step itu dan sebagainya. Kemudian kita pun melihat mutasi. Ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi jin dan juga mutasi kromosom. Apakah definisi mutasi, contoh-contoh mutasi jin dan juga kromosom. Dan bagaimanakah boleh berlakunya mutasi ini, dan apakah ciri-ciri bagi setiap penyakit-penyakit mutasi ini. Dan kita pun melihat pada penyakit mutasi bawaan jin seperti seperti penyakit yang disebabkan oleh jin terangkai seks, yang dibawa oleh jin terangkai seks ataupun sex link jin. Contoh seperti penyakit hemofilia. Alright. Dan juga penyakit buta warna. Dan kita pun melihat pada kesudahannya faktor-faktor yang boleh menyebabkan mutasi. Kemudian kita pun melihat kepada kesan ataupun teknologi kejuruteraan genetik. Apakah kebaikan dan juga keburukan teknologi ini. Contoh-contohnya seperti rDNA ataupun recombinant DNA. Dan juga kepada GMO, iaitu organisma termodifikasi genetik. Apakah kedua-duanya benda ini kelebihan dan juga keburukannya, serta etika dalam kejuruteraan teknologi genetik. So hari ini kita masuk kepada bab 6, iaitu bab sokongan. Sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. So pada form 1 lagi kamu dah belajar tentang asas. Dalam bab 2 kalau kamu ingat lagi dalam bab sel. Bila sel-sel ini berorganisasi untuk menghasilkan tisu, kemudian menghasilkan organ, dan kemudian menghasilkan satu sistem yang di mana semua sistem ini akan berkolaborasi untuk menghasilkan satu organisma yang fungsional. So antara sistem yang terbentuk adalah seperti sistem sokongan. Sistem sokongan ini terdiri daripada rangka dan juga otot secara amnya. Ada rangka dan juga otot. Ini bagi organisma seperti haiwan dan juga manusia. Serta serangga yang lain. Untuk sokongan bagi tumbuhan, dia punya ciri-ciri yang tertentu yang kita akan tengok nanti. So secara amnya kita tengok kepada haiwan, organisma haiwan dan juga manusia. So dalam konsep haiwan ataupun manusia, sistem sokongan kita terdiri daripada sistem sokongan kita terdiri daripada rangka. So rangkanya ada banyak jenis. Kita ada rangka luar, rangka dalam dan juga rangka hidrostatik. So untuk organisma seperti haiwan dan juga serangga,
Secara amnya ada 3 jenis rangka. Okey, rangka luar, rangka dalam dan juga rangka hidrostatik. Okey. So, kalau kamu ingat balik dahulu kita ada pengelasan haiwan. Kita ada haiwan vertebrata dan juga invertebrata. Okey, iaitu haiwan yang bertulang belakang dan juga haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey. So, kebanyakan haiwan yang bertulang belakang iaitu vertebrata seperti manusia, kita iaitu mamalia, burung, okey, reptilia, okey, apa lagi, amfibia, okey. So, kebanyakan haiwan-haiwan yang bertulang belakang ini mempunyai sistem sokongan berupa rangka dalam. Okey. So, rangka dalam ini dia memberi sokongan kepada hampir ke semua, okey, haiwan-haiwan vertebrata, termasuklah kita manusia. Okey. So, rangka dalam ini dia terbina daripada tulang ataupun rawan. So, ada 2 jenis, sama ada tulang ataupun rawan. Okey. So, tulang ni dia yang keras dan rawan ni dia agak lembut. Okey, kita panggil dalam bahasa orang putih dia cartilage rawan ni. Okey. So, rangka dalam ini berperanan kepada untuk menyokong berat badan, okey, melindungi organ dalaman dan juga mengekalkan bentuk badan. Okey. So, ini fungsi bagi rangka dalam, untuk melindungi organ dalaman, menyokong berat badan kita dan juga untuk mengekalkan bentuk badan. Okey. Dan pada masa yang sama juga, rangka dalam ini juga menjadi asas pautan kepada otot-otot dalam badan kita untuk menggerakkan bahagian badan. So, sekarang saya menggerakkan jari saya. Okay. So, jari kita ini bergerak disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot yang terdapat pada jari ini. Dan otot-otot ini dia terpaut, okay? Dia terpaut di atas permukaan tulang. Okey. So, kalau kita bedah ni, kita exercise ni, kita buka, ada banyak otot-otot kecil kat sini yang berfungsi untuk menggerakkan jari kita ni. So, nampak macam mudah, tapi sebenarnya bila kita menggerakkan jari kita, dia merupakan satu tindak balas yang agak kompleks sebenarnya. Okey. So, ini ialah fungsi rangka dalam. Okey. Yang kedua, kita ada rangka luar. Okey. So, rangka luar ini dia kebanyakannya memberi sokongan kepada haiwan-haiwan yang invertebrata, yang tidak bertulang belakang. Okey, contohnya paling mudah, udang, okey, ketam. Okey, apa lagi contoh? Kalajengking, okey, ataupun laba-laba. Okey. So, ini ialah jenis-jenis haiwan, okey, ataupun serangga, okey, yang ataupun haiwan-haiwan yang tidak bertulang belakang yang mempunyai jenis rangka luar. So, paling mudah kamu tengok bila kamu tengok haiwan yang berangka luar ni, kalau kamu pegang dia keras. Mudah tengok macam ketam. Kamu ambil dia, memang ketam tu dia luar dia keras tapi dalamnya lembut. Okey, bila kamu masak ketam, nak ambil isi ketam, kamu kena pecahkan dia punya cengkerang dahulu baru kamu dapat. The same thing macam lobster ataupun udang kara. Okey, dia pun kamu perlu buka dia punya shell baru dapat dia punya isi yang banyak tu. Okey, Alaskan crab dan sebagainya. Udang. Okey, luar dia keras tapi dalam dia lembut. So, inilah contoh-contoh bagi haiwan yang bertulang ataupun berangka luar. Okey. So, rangka luar terdiri daripada satu lapisan keras, okay, yang dipanggil sebagai lapisan kitin. Okay. So, tulang luar ataupun rangka luar yang terdapat kepada kebanyakan haiwan yang invertebrata ini, seperti contohnya ketam dan juga udang. Lapisan luar tu ialah lapisan keras yang dipanggil sebagai kitin. Okay. Dia adalah jenis lapisan yang berlilin. Okay. Kita panggil sebagai kitin berlilin. Okay. Waxy chitin. Okay. So, kitin yang berlilin ataupun kita panggil sebagai cengkerang, simple. Okay. So, rangka luar ini dia berfungsi untuk menyokong berat badan, okey, mengekalkan bentuk badan dan juga melindungi organ dalaman haiwan. Dia hampir sama fungsi macam rangka dalam, cuma dia punya rangka tu berada di luar dalam bentuk cengkerang ataupun lapisan kitin berlilin, okey. Dan rangka luar ini juga merupakan tapak bagi perlekatan otot, okey. Contoh macam kita tengok lobster, isi lobster tu adalah otot lobster. So, otot ini dia adhere ataupun melekat kepada rangka di luarnya. So, actually rangka luar dan rangka dalam ini dia hampir sama fungsinya. Cuma perbezaan kita daripada posisi ataupun kedudukannya. Kita dalaman, okey, luar lembut, dalam keras. Tapi bagi yang haiwan-haiwan yang berangka luar, dalam lembut, luarnya keras. Itu dia beza. Tapi fungsi hampir sama. Untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan juga melindungi organ dalaman. Okey. So, ini ialah rangka luar. Yang ketiga, kita ada rangka hidrostatik. Okey. So, perkataan hidro itu merujuk kepada air ataupun bendalir. Okey. So,
So statik ini ialah dia punya pergerakan dia. So rangka hidrostatik ini dia merujuk kepada organisma seperti macam cacing, okey, ataupun tapak Sulaiman. Okey, kebanyakan haiwan-haiwan yang invertebrata juga tetapi yang berbadan lembut. Okey, so haiwan invertebrata ada banyak jenis. Okay, ada yang berbadan keras yang mempunyai rangka luar seperti ketam, dan ada juga yang berbadan lembut seperti obor-obor, cacing tanah, okey, lintah. Okey, so ini ialah antara contoh-contoh haiwan invertebrata yang mempunyai rangka hidrostatik. Okey, di mana rangka hidrostatik ini dia tidak mempunyai sebarang tulang. Okey, so bila kita mention rangka hidrostatik, haiwan-haiwan ini tidak mempunyai sebarang tulang di dalam badannya. Okey, so dia kosong, dia tertulang. Cuma dalam badan dia ada satu kawasan berongga, dan dalam kawasan berongga itu adanya bendalir. Okey, so bendalir inilah yang akan support, okey, yang akan support haiwan-haiwan tersebut. Okey, so dan pada masa yang sama juga bagi haiwan yang berangka hidrostatik ini, selain daripada wujudnya bendalir dalam badan mereka ini terbina daripada berbagai jenis otot. Okay, so dinding mereka adalah dinding yang berotot, okay, yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendalir. Okay, dan bendalir ini akan mengenakan tekanan. Okay, so bendalir yang dalam ini ada fungsi dia. Okay, dia akan mengenakan atau akan menghasilkan satu tekanan pada dinding berotot haiwan tersebut. Okay, dalam semua arah. Okay, untuk menyebabkan badan haiwan ini daripada lembut menjadi tegar. Okay, so dia tidak lembut semata-mata. Okay, bila dia bergerak dan sebagainya, ada bahagian badannya ni akan menjadi keras ataupun tegar seketika. Okey, so ini disebabkan oleh tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan bendarir dalam badan haiwan tersebut. Okey, dia akan exert pressure kepada otot-otot yang ada di sekelilingnya, so badannya daripada lembut boleh menjadi tegar seketika. Okey, dan rangka hidrostatik ini fungsinya adalah untuk mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Dia mengekal dan mengawal bentuk badan. Kalau tengok rangka luar dan rangka dalam, dia mengekalkan sahaja bentuk badan, bererti kita tak boleh nak berubah. Okey, tiba macam manusia tiba paling melonjong macam tak ada. Okey, kita punya bentuk kita fix. Okey, so rangka dalam dan juga rangka luar ni dia mengekalkan sahaja. Tetapi untuk rangka hidrostatik ini, dia bukan sekadar mengekalkan tapi juga untuk mengawal bentuk badan. Okey, terutama bila mereka nak bergerak ke hadapan dan sebagainya, so bentuk badan mereka ni akan berubah-ubah. Okey, so ini fungsi rangka hidrostatik. Dan pada masa sama juga dia memainkan function yang sangat penting untuk pergerakannya. Okey, so contoh cacing tanah, lintah, mereka bergerak bukan macam kita ada kaki, tidak. Mereka bergerak dengan pengecutan dan juga pengenduran otot-otot pada dinding mereka dan juga pada tekanan yang dihasilkan oleh rangka hidrostatik ini. Okey, so ada dua fungsi utama, iaitu mengekal dan mengawal bentuk badan. Yang kedua adalah untuk pergerakan. So ini adalah fungsi rangka hidrostatik. Okey, so inilah tiga jenis asas rangka, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey. Okey, saya bagi satu soalan. Ular. Okey, ular ni dia berangka apa? Rangka luar ke, rangka dalam ke, ataupun rangka hidrostatik? Okey, sebab kalau kita tengok ular, pertama kita tengok ular ni dia menyusur. So dia tak ada kaki. So berarti ular ni menyusur, berarti dia dia menggerakkan otot-ototnya, dia mengecut dan mengendur. So kita boleh fikir, oh ular ni mungkin hidrostatik. Ataupun kita kepada rangka luar juga, sebab ular ni dia saling kulit. Okey. So ular ni dia saling kulit, berarti mungkin dia rangka luar. Okey. Tapi kamu kena ingat, ular merupakan reptilia. Okey. So bila reptilia, dia sebahagian daripada haiwan yang vertebrata, iaitu bertulang belakang. So untuk menjawab soalan pada buku teks kamu Cetusan Minda tu, pada muka surat 114 tu, okay, dia tanya, apakah jenis rangka untuk ular, rangka dalam ataupun rangka hidrostatik? Jawapannya adalah rangka dalam. Ular ada tulang sendiri. Okey. Cuma tulang dia tak sebesar dia punya otot, itu sahaja. Okey, jika dibandingkan dengan saiz otot ular, rangkanya agak kecil, tapi masih lagi ada tulang belakang. Ular masih lagi haiwan bertulang belakang. Okey, so kalau boleh kamu tengok ular ini dia merepuk ataupun mati, dia akan mengurai, kamu akan dapat akhirnya dia akan meninggalkan tulangnya. Okey,
So ular mempunyai rangka dalam. Okey. Dan bagaimana ular bergerak menyusuh? Okey, benar ular bergerak menyusuh itu disebabkan oleh pengecutan otot-otot badannya, tapi bukan disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Okey. Kamu takkan tengok ular tiba-tiba bergerak bahagian depan menipis, tiba-tiba belakang menebal. Tidak, macam cacing. Dia masih lagi bentuknya sama, cuma dia menyusuh sahaja. So ular mempunyai rangka dalam. Kena ingat ni. Okey. Dan saiz rangka. Okey, tengok pada saiz rangka dengan pertumbuhan. Okey. Selalunya pertumbuhan ni kita boleh ukur. Okey, kita boleh ukur dan juga boleh kita lihat dengan membina graf yang dipanggil sebagai graf pertumbuhan. Okey. So, setiap organisma ni ada dia punya jenis-jenis graf pertumbuhan. Okey. Dan graf ini akan dipanggil sebagai lengkung pertumbuhan, okey, ataupun growth curve. Okey. So setiap organisma seperti manusia, okey, haiwan lain, semua ada dia punya growth curve yang tersendiri. Okey, ada dia punya lengkung pertumbuhan yang tersendiri. Dan ini bergantung kepada beberapa unit, iaitu unit ketinggian dalam bentuk sentimeter, unit isi padu dan juga jisim segar ataupun jisim kering. So ada beberapa unit pertumbuhan yang diambil kira dalam membina lengkung pertumbuhan, iaitu bentuk jisim, bentuk jisim segar dan juga jisim kering, ketinggian dan juga isi padu. Okey. Dan lengkung pertumbuhan ini juga akan akan menggambarkan ataupun akan melihatkan pada kita fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh setiap organisma. So kalau macam manusia dia lain, gajah lain, zirafah lain. So lengkung pertumbuhan ini akan menunjukkan fasanya. Setiap fasa ini ada dia punya kadar pertumbuhan, sama ada cepat ataupun lambat ataupun statik. Okey. So, tapi untuk kebanyakan organisma, kebanyakan organisma yang kebanyakannya ialah haiwan yang berangka dalam, iaitu haiwan vertebrata. Kebanyakan daripada organisma yang vertebrata ataupun yang berangka dalam ini, dia akan menghasilkan growth curve yang berbentuk sigmoid. Macam untuk macam simple S tu. Okey, macam kita punya growth curve kita berbentuk sigmoid, dan bergantung pada umur kita ada jenis-jenis growth curve kita. Okey, mungkin kamu pernah tengok macam kalau siapa yang ada kat rumah tu adik yang masih lagi bayi dan sebagainya, mak kamu akan simpan satu buku tu tak? Okey, buku kesihatan mereka. Kalau macam perempuan warna pink, lelaki warna biru. Okey, dalam buku tu kamu akan tengok ada satu part tu ada menunjukkan macam graf sigmoid. Itu ialah graf pertumbuhan. Okey, dan dia punya umur-umur dia. Kalau macam umur ini ada dia punya jenis fasa pertumbuhan dan juga dia punya kadar pertumbuhan macam mana. Okey, itu untuk manusia. Untuk haiwan dia juga hampir sama, mungkin agak sedikit berlainan dari segi dia punya kadar pertumbuhan tu. Okey. So hampir kebanyakan haiwan yang berangka dalam mempunyai graf pertumbuhan yang melengkung seperti bentuk sigmoid. Okey. Tetapi bagi haiwan yang berangka luar, okey, yang berangka luar, mereka ni agak unik sikit. Okey, sebab apa kamu kena tengok pertumbuhan mereka ini tidak macam haiwan yang berangka dalam. Okey. Mereka ada fasa, cuma kadar pertumbuhan mereka lain. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, apa yang berlaku ialah bagi haiwan yang berangka luar ini, mereka ada satu bahagian, satu fasa dipanggil sebagai fasa instar. Okey. So instar ini dia merujuk kepada fasa yang di mana haiwan ini dia statik pertumbuhan dia. Dia tidak akan membesar, dia tidak akan mengecil. Dia statik, itulah instar. Dan instar ini ada 5 peringkat. Okey, the first, second, third, fourth and fifth instar. Okey, yang kamu boleh tengok pada graf pada muka 116 tu. So, bahagian instar ini dia statik. Okey, dia flat. Okey. So, daripada telur sehingga ke dewasa, haiwan-haiwan yang kebanyakannya berangka luar ni, seperti contoh kita tengok ketam ataupun udang ataupun mungkin rama-rama, okey, ulat beluncas tu. Okey, mereka mengalami beberapa pertumbuhan instar, okey, sebelum mereka membesar kepada yang dewasa. Okey, so ada 5 peringkat instar. Okey. Dan kemudian di antara satu instar ke instar yang lain ada satu pertumbuhan yang menegak, iaitu pertumbuhan yang mendadak. Okey, macam kita manusia yang berangkat dalam, kita ada sigmoid. So bila sigmoid ini dia ada fasa-fasa dia, ada 4 ke 5 fasa, dan setiap fasa ada kadar pertumbuhan yang tertentu. Ada yang fasa yang mana pertumbuhan perlahan, ada yang cepat, ada yang rapid, dan ada yang statik, dan ada yang menurun. Okey. Tapi untuk pertumbuhan bagi haiwan-haiwan yang berangka luar, kebanyakannya ialah mereka akan ada satu fasa instar, dan kemudian daripada satu instar ke instar yang lain, mereka akan ada satu pertumbuhan yang menegak ataupun yang mendadak.
Okey. So bila berlakunya pertumbuhan yang mendadak ini akan adanya satu proses yang dipanggil sebagai ekdisis. EKDISIS, ekdisis. So ekdisis ini adalah proses yang di mana haiwan tersebut dia akan mengalami penanggalan kulit ataupun skin shedding. Okey. Biasa kamu tengok macam contoh kita tengok macam ketam ataupun lobster. Okey, mungkin kamu tengok dekat YouTube sebagainya. Untuk haiwan-haiwan seperti ini yang berangka luar ini nak membesar, nak bertambah saiznya, okey, mereka perlu mengalami proses ekdisis, iaitu proses penanggalan kulit. So mereka akan buang kulit lama mereka untuk memberi ruang yang baru bagi kulit yang baru mereka ni untuk terbina. Okey, so dalam proses ekdisis ini apa yang berlaku ialah haiwan ini dia akan serap udara yang banyak dan akan mengembangkan kulit mereka yang lama. Okey, rangka luar mereka yang lama. Okey, so bila rangka luar itu dah mengembang, dia akan terpisah daripada badan haiwan tersebut dan memberi peluang kepada haiwan itu untuk menyalin kulit. Okey, so kulit yang baru, rangka luar yang baru itu pada asasnya ataupun pada peringkat awalnya bersifat lembut. Okey, so bila satu haiwan ini mengalami proses ekdisis, okey, rangka luar yang masih lagi baru itu masih lagi lembut. Okey, dan pada masa inilah okey, pertumbuhan akan berlaku dengan mendadak. So sementara rangka luar itu masih lagi lembut, haiwan ini akan mengalami pertambahan saiz ataupun pertambahan jisim dengan mendadak. Sehinggalah rangka yang baru itu menjadi keras, barulah mereka mengalami proses kadar yang sama ataupun pertumbuhannya statik yang dipanggil sebagai instar. Okey, so bila kita tengok kat sini, okey, telur, okey, rapid menetas, instar, okey, statik pertumbuhan, tiba rapid mendadak, dan instar yang kedua, yang kemudian naik lagi instar ketiga sampailah instar kelima, the last growth mereka akan jadi dewasa dan mereka akan stop membahagi. Okey, ataupun mereka akan stop menyalin kulit. So inilah proses ataupun kita tengok pada graf lengkung bagi pertumbuhan haiwan yang berangka luar. So kita tengok sini, kita tengok dia punya graf dia bukan berbentuk sigmoid tapi berbentuk seperti tangga. Okey. So ini ialah keunikan bagi haiwan-haiwan yang berangka luar. Okey. So ingat kat sini instar ialah di mana peringkat pertumbuhan mereka sifar. Okey, mana tiada pertumbuhan yang berlaku, tu instar. Okey. Kemudian ada rapid growth, okey, yang menegak tu. Okey, so ini akan menyebabkan mereka ni menyalin kulit ataupun proses ekdisis dan mereka akan mengalami pertambahan saiz dan juga jisim yang besar sehinggalah rangka luar yang baru itu menjadi keras semula. Okey. So ini ialah graf pertumbuhan. So sama ada graf pertumbuhan ini ataupun lengkung pertumbuhan ini bersifat sigmoid seperti rangka dalam ataupun berbentuk seperti tangga seperti haiwan yang berangka luar. Okey, ini apply kepada banyak haiwan yang berangka luar. So ingat tangga, ingatlah bahawa graf pertumbuhan bagi haiwan yang berangka luar seperti serangga. Okey, serangga kita tengok macam apa, dia berluncas. Okey, pada telur rama-rama jadi ulat beluncas. Beluncas pun ada mengalami fasa ekdisis dia sehingga menjadi dewasa itu rama. Okey, lalat pun sama. Okey, dia akan mengalami proses seperti ini. Okey, first instar sampailah ke fifth instar. So, yang maggot tu akan mengalami pertambahan saiz sampai satu tahap dan jadi dewasa, dia akan mengalami metamorfosis iaitu pertukaran. Okey, pada yang dewasa. Okey. So ingat sini graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan berangka luar dipanggil sebagai berbentuk tangga. So ingat, okey, ingat tangga, ingat graf pertumbuhan serangga, senang. Okey. So ini berkenaan dengan jenis-jenis rangka. Okey, apakah contoh haiwan yang mempunyai rangka-rangka tersebut dan juga graf pertumbuhan bagi setiap haiwan, terutamanya yang haiwan berangka dalam dan juga berangka luar. Okey, so untuk hari ini saya akan stop di sini saja. Okey, sila telaah buku teks kamu, baca elok-elok. Okey, dan kalau boleh dapatkan sumber-sumber lain. Okey, mungkin dengan melihat YouTube, okey, buka video YouTube yang berkenaan, okey, kamu akan lebih faham dan lebih jelas. Okey, dan juga lebih nampaklah okey penerangan yang saya berikan pada hari ini. Okey, so insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa yang mendatang. So selamat hari raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah jika ada kesempatan dan rezeki kita akan berjumpa lagi. Okey, selepas sekolah dibuka pada masa yang mendatang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep study.